Tuan Haji ada sentuh tentang, ya, bukan salah tone 100%. Jadi pada Anwar Ibrahim, jaga sikit mulut tu. Jangan duk apa sikit lempak kat tone. Tuan Haji menyentuh tentang korporat. Abang nak tanya ustaz pula, bila Tuan Haji sentuh pasal ahli-ahli, tycoon, korporat ataupun keparat yang ditambah akhir tadi ayat tu, saya suka keparat tu. Selain daripada itu, equity orang Melayu terus jatuh. Selain daripada korporat ini, salah apa lagi orang Melayu ni ustaz? Macam mana GTA nak mengatasinya ustaz? Pertama, GTA ada NGO dan orang perseorangan. Semua kena faham bahawa GTA tidak hanya parti politik kan. Dia ada NGO, bahkan keahlian itu boleh datang secara peribadi. Kerana kita ada ahli profesional yang bukan NGO pun. Dia datang secara kapasiti peribadi dan dia hadir dan menjadi AJK pusat sebagai kapasiti profesional. Itu ada. Bahkan NGO sebagai aktivis alam sekitar pun ada untuk melawan. Baik. Dan ini yang penting supaya kewujudan parti-parti politik yang mempunyai kepentingan politik itu diseimbangkan dengan kewujudan NGO. Dan NGO ini boleh untuk menentang sebarang polisi dan juga keputusan yang mungkin menyanggahi aspirasi yang rakyat mahukan daripada GTA. Sebab itu kita berani meletakkan NGO dan orang perseorangan di situ. Dan mereka berada pada kapasiti yang sama dengan wakil-wakil parti politik yang lain. Bukan dilayan seperti paria seperti yang disebutkan oleh Haji sebentar tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada masalah tentang orang-orang politik yang tidak ada political will. Dan ketika itu, ya, anda nak katakan adakah Tun Dr. Mahathir tidak langsung salah pun tak betul, ataupun semua salah dia pun tak betul. Dan ya, kalau kita nak sebutkan tentang kritikan yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu, bukan setahun ataupun bukan 2 tahun beliau berada bersama dalam kabinet yang sama. Bukankah kita percaya bahawa perlunya ada collective responsibility? Seperti mana disalahkan kepada Tun dalam 22 bulan. Datin Seri Wan Azizah juga adalah timbalan Perdana Menteri ketika itu. Jadi untuk membakul sampahkan semua terhadap satu watak tidak adil. Kalau begitu, kalau katakan sepanjang keputusan yang dibuat oleh Tun dalam 22 tahun, mungkinlah Datuk Seri Anwar menyertai kabinet itu mungkin dalam jangka masa 5 ke 10 tahun sekebelakang itu perlulah untuk dipersalahkan bersama. Maka itulah defend yang kalau nak katakan saya untuk berikan ketika ini. Sebab saya hampir tak ada secara terbuka memberikan komentar, tapi komentar itu diberikan secara akademik. Saya juga ingin menjawab secara akademik dengan rasa penuh hormat. Itu yang pertama. Kedua, apabila masalah itu adalah kerajaan tidak ada political will, kemudian kita lihat ada korporat, ahli-ahli korporat yang tidak juga berjiwa besar untuk berkongsi kekayaan dengan yang lain, kita juga ada struktur-struktur keagamaan yang tidak terbuka dan transparan. Semua di kalangan kita boleh buka web pusat-pusat zakat di seluruh Malaysia. Hampir untuk wilayah dalam Selangor ini sahaja, iaitu Selangor dan wilayah persekutuan, melebihi hampir 2 bilion ya kutipan zakat. Kutipan zakat kita hampir 2 bilion. Untuk negeri Selangor dan juga dan juga wilayah sahaja. 700 juta, 800 juta bermaksud 1.4, 1.6 which is menghampiri kepada 2 bilion. 2 bilion itu adalah belanja pengurusan kerajaan negeri Selangor tahun 2022. Belanjawan kerajaan negeri Selangor adalah sekitar 2.4 bilion. Okey. Dan itu adalah mengurus orang Islam dan bukan Islam. Okey. Tetapi 2 bilion kita di negeri Selangor dan wilayah persekutuan hanya fokus kepada 8 asnaf sahaja. Tapi kenapa kita tidak lebih baik? Tepat sekali. Kenapa? Cuba itu hanya untuk 2 wilayah saja ya. Kita pergi daripada Johor, kita pergi ke Melaka, kita pergi ke Negeri Sembilan, kita pergi ke Perak, kita pergi ke Kedah, kita pergi ke Pulau Pinang, kita pergi ke Perlis, kita pergi ke Sarawak dan Sabah. Bayangkan, saya kira kalau kumpulkan yang lain itu mungkin boleh capai 4 hingga 5 bilion setahun. Ini kutipan buta-buta ya. Kutipan ini tidak dicukai ya. Okey, ke mana ia pergi? Kenapa tidak ada orang nak perdebatkan?
Semua perlu untuk tanya. Ini Ustaz, duit saya kan? nak menyampuk sikit, Ha. tapi saya nak tanya untuk pemahaman agama saya. Ha. Bukankah zakat ni dimaksudkan untuk dibelanjakan pada haul tersebut, yakni pada tahun itu? Dan kalau tidak dibelanjakan untuk perkara yang betul, Tuan Asnaf, apa jatuh hukumnya? Pertama, perbelanjaan itu sekarang ini dia ada satu ijtihad yang baru. Yes. Okey, kita boleh faham. Dia ada pengurusan secara makro dan secara mikro. Tetapi asas umum dia, Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih ketika menulis adalah apabila zakat diberikan mengeluarkan orang miskin daripada daerah kemiskinan dia. Yes. Itu maksud dia. Baik. Kalau kita bagi dia bantuan, bagus. Tapi consequences dia adalah dia membina jiwa pengemis dalam orang miskin. Satu bulan you bagi dia 300, 400, dia tunggu hujung bulan dan dia tunggu lagi dan ia tidak mengeluarkan. Dan tidak mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Dan ada program, saya tak nafikan, ada program-program yang bagus. Saya nak minta kepada semua daripada kita mulakan membaca laporan keuangan pusat zakat ataupun contoh di wilayah adalah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Yes. Boleh diakses dan baca satu persatu, baca pusat lembaga zakat Selangor, pusat zakat Selangor, pungutan zakat Selangor, baca Baitul Mal. Di wilayah dahulu, saya minta supaya pusat zakat dia dan juga Baitul Mal digabungkan. Di wilayah ni dia lain macam. Yang kutip orang lain, yang pergi distribute orang lain. Dua badan berbeza. Sedangkan kalau saya nak bagi kepada pusat zakat wilayah persekutuan, saya kena yakin bahawa orang yang saya bagi adalah orang yang boleh bagi komitmen bahawa dia akan distribute secara baik. Tapi orang yang terima tu dia kata jangan tanya saya sebab yang akan buat adalah Baitul Mal. Orang lain pula. Orang lain. Jadi macam mana saya yang terima, saya tak boleh committed untuk menjanjikan kepada awak bahawa ini akan diagihkan secara baik. Yes. Saya minta pada semua mula membaca dan anda akan lihat bagaimana distribution itu akan berlaku banyak persoalan. Percayalah dia akan banyak persoalan. Dan di YouTube, saya kira saya punya khutbah Jumaat saya ada banyak, sehingga ada 2 hingga 3 siri khutbah Jumaat saya menyentuh tentang hal ini. Zakat. Tentang hal zakat. Dan ia menjadi satu isu yang sangat sensitif kerana akan berkaitan dengan istana. Sebab agama di bawah istana. I don't care. Pertama, sebab ini bukan duit istana, ini duit Tuhan. We should not care. Ha. We should not care. Ha. Betul. We shouldn't care. Dan I do not care myself. Sebab akhir sekali anda dan saya dan istana tu akan mati dan akan bertemu dengan Tuhan Azza wa Jalla dan ditanyakan tentang duit ini. Tepat sekali. Bayangkan ada malam ini ketika hujan, ada orang Muslim, ada orang Melayu yang sedang cari tempat untuk tidak basah. Bukan dia sahaja dan juga anak-anak dia. Kenapa sistem kita gagal? Dan kita bercakap tentang equity aja. Yes. Tentang kekayaan. Tetapi ada orang Melayu dan Islam yang di tengah-tengah bandar yang kita katakan 65 tahun kita merdeka ini tidak berfikir tentang menambah kereta, tidak berfikir tentang menambah kekayaan, tetapi untuk memenuhi basic need, keperluan asas, pakai, tempat tidur, nak besok kerja, kita tak ada. Dan ini juga satu cabaran untuk Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Marah tak marah, hampa punya bahasa lah kan. Hampa siap satu menara baru tau. Semua boleh pergi ke kampung baru. Di kampung baru akan ada satu menara tertinggi. Dia bentuk tirus itu, tirus. Dan di situ ada lambang Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey, hebat dan dahsyat. Di Selangor beberapa tahun lalu ada menara baru Majlis Agama Islam Selangor. Dan bayangkan, Penang tak ada lagi itu hebatnya dia. Tetapi bagaimana, minta maaf perkataan ini mungkin sikit, betapa bangsatnya Melayu dan Islam terpaksa mengemis kita. Marah pada penjawab awam yang gagal, itu satu hal, kita setuju. Tetapi inilah yang kadang-kadang yang orang kata, oh GTA ni resis lah pergi serang. No, kami sedang mengkritik Majlis Agama Islam dan Pusat Zakat. Yang mana orang lain mungkin tak ada. Dan kebanyakan politician takkan berani. Sebab benda ini akan contohnya, ni, saya orang agama. Saya orang agama. Dan kita akan sebut benda ni. Dan ini duit bukan sedikit. Bagaimana kadang-kadang untuk pergi
pecah bilik, pecah hotel. Hotel pun tengok juga bajet hotel. Kalau pergi Mandarin Oriental tak akan berani je. Kalau pergi Hilton dia tak akan berani. Berani pergi masuk. Saya silap jumpa bangsawan dan juga orang politik kan. Bayangkan masuk ni untuk pergi dapat call bahawa ada orang pergi berkedudukan di hotel sekian-sekian. Tak sampai setengah jam. Mungkin boleh pecah. Ada beberapa kes yang dilaporkan. Dia duduk dengan mak dia. Dia duduk dengan mak dia pun hampa pecah. Macam-macam. Dan bayangkan kalau ada wanita yang dipukul oleh suami. Ataupun ditinggalkan oleh suami, tak diberikan nafkah. Yang tak makan. Yang dilaporkan bahawa tak dapat untuk beli susu untuk anak. Isi borang dulu. Ada kawan saya beberapa minggu lalu yang ingin bernikah. Okey. Sampai proses birokrasi tu sampai dia boleh mengaku kat saya. Alhamdulillah dia selesai nikah dah. Seorang belum lagi bulan 12, seorang lagi kata, "Ustaz, saya boleh concludekan bahawa nak berzina lebih mudah daripada nak menikah." Bayangkan. Ada sebagai kata nak pergi daftar tu kalau di luar karya wanita mesti 3 bulan. Kalau 2 bulan tak boleh. Betul. Kan? Setuju. 3 bulan. Betul. Masuk pengalaman banyak. Dah 2 atau 3 tu. Okey. Di Pulau Pinang pun sama macam tu. Okey, tu Macam mana buat tahu? Bayangkan kalau tiba-tiba dia jumpa dengan satu orang dan kemudian dia ada kemampuan keuangan, dia ada kemampuan diri apa semua, kata, "Okey, kita nikah jom." Kita nikah jom. Okey, dia nak halalkan benda. Pi kat pejabat agama, ini kena 3 bulan. Kalau tak boleh. Bayangkan kalau tak sama. Sebab tu ada antara kaedah hukum yang menyatakan ada orang yang wajib dah kahwin. Sebab apa? Dia tak boleh tahan. Dan dia nak salurkan nafsu dia itu, nafsu seksualnya itu pada benda yang halal. Katakan dalam masa, kalau katakan seminggu, minggu depan kita nikah. Pergi jabat agama kata tak boleh. Saya pun tak faham kenapa benda, kalau memang dia telah pun cukup semua benda, tiba-tiba oleh kerana mesti 3 bulan. Yang 2 bulan, sebulan pun kita tak. Dan inilah yang menyebabkan kitanya digelak ketawakan. Dan itulah juga yang menjadikan yang ni nak si politik pula kan. 2-3 hari ni tengok ustaz dan ustazah dok pergi pertahankan orang-orang korup dan penjenayah. Betul. Dan inilah pemikiran yang sebenarnya GTA boleh untuk bahasa Indonesia kata mendobrak dia, untuk memecahkan dia. Dan inilah ruang untuk anak muda yang anda terkena dengan sistem ini, jangan berdiam diri. Dulu memang pengalaman saya ustaz, dulu 10 tahun lepas saya nikah macam tu, kena 5 tahun lepas. No, anda jangan fikir 5 tahun lepas atau 10 tahun lepas anda kena fikir untuk orang yang akan datang. Datang ke depan dan kita berbincang dan kita lawan dan memperbetulkan sistem yang rosak ini. Orang melawan sistem, melawan pengurusan agama bukan lawan agama. Saya ingin tegaskan pada semua. Melawan pengurusan agama, melawan sistem yang dibuat oleh orang agama itu bukan melawan agama. Allah suruh mudahkan dan sistem kita yang menyusahkan. Ya, ada birokrasi yang diperlukan. Kita boleh faham. Tapi sehingga merugikan agama, yang ini kita perlu lawan. Dan hampir tidak ada ahli politik dan tidak ada parti politik yang berani untuk lawan dan menyebutkan benda ini kerana itu merugikan. Dan ini kita cuba. Bila semua daripada kita bercakap, berada dalam gerakan. Sebab kalau katakan NGO itu bukan NGO agama, gerakan itu bukan gerakan Melayu Islam, orang kata yang ni cubaan untuk liberal, untuk hancurkan ataupun mengkritik orang agama. No, sekarang kami datang di dalam gerakan Melayu Islam untuk merubah pengurusan dan mentaliti orang Islam dan Melayu dan pengurusan ustaz-ustazah ni. Jangan ingat dia tak dapat gaji. Dia dapat gaji. Okey, pengurusan zakat tukar kereta setiap tahun. Okey, tukar bini setiap tahun. Yang ni kan. Tukar bini ataupun tambah bini setiap tahun. Tiba-tiba anak orang muda nak kahwin punya susah. Dan kemudian mereka tu nak makan borang ini 1, borang itu 2, borang ini 3. Betul ada penambahbaikan. Tetapi penambahbaikan itu tidak mencukupi dan kita perlukan lebih baik daripada itu. Sebab itu kritikan ini hadir. Kerana itu duit Tuhan, duit agama dan anda dapat gaji. Anda bukan buat kerja tu kosong-kosong ataupun free of charge, pro bono. No. Kalau awak buat pro bono, I don't have any right to criticize you. But when you are receiving monthly salary, pertama dapat daripada kerajaan ataupun dapat daripada duit zakat. Dan jangan kata
kami tak boleh nak kritik sebab anda menggunakan dana awam dan harta awam. Anda bersedia untuk dikritik. Okey. Zakat dia, pula. Dia dah lah dapat gaji daripada zakat tapi duit zakat tak belanja bagi habis ikut hukumnya. Sampai menindas rakyat besar. Orang Malaysia Ya. semua dengar hari ni, kenapa kami seminggu sekali ya. Tapi ini minggu keempat ujung bulan setiap hari Ahad. Kenapa 3 siaran kami, minggu pertama, kedua dan ketiga, jumlah tontonan penonton di YouTube, TikTok dan Facebook mencecah 1.2 juta. Inilah sebabnya. Kerana selepas ini, saya pun tak berani nak bercakap macam mana Ustaz kata tadi. Hal zakat, komentar-komentar di sini semua mengucapkan syabas kepada Ustaz. Kerana hal zakat berbilion-bilion ke mana perginya. Dan saya bersetuju dengan Ustaz. Pemimpin politik tak berani nak cakap. Pasal melibatkan istana. Dan saya percaya insya-Allah kalau boleh bersetujunya kedua-dua, satu pakar perundangan ada sini supaya check and balance itu berlaku. Dengan kupasan tentang zakat kita bawa minggu depan kot, satu topik zakat ini. Tak silap abang di Perlis pun beratus juta kot collection. Negeri kecil paling kecil di Malaysia pun ratusan juta collection zakat. Okey Tuan Haji, kita tinggalkan dulu zakat pada hampa semua, sabar no. Kita pergi satu topik yang lain. Masa pun tak ada. Apa pun kita nak ucapkan kepada Izlan Yusof yang menonton rancangan ini. Terima kasih kepada Datuk Seri Datuk Seri Izlan Yusof ke? Saya tak pasti sebab Datuk Seri, Datuk Tan Seri semua ni saya tak ikut. Pelakon yang cukup terkenal dan juga sekarang ini bersama dengan Gerakan Tanah Air. Kalau pada Datuk Seri kalau nak hadir ke sini mestilah berkata benar walaupun pahit. Straightforward. Okey, Haji. Ya, saya. Kita tinggalkan dulu GTA kot. Semua dah faham. Baik.